Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam Tijarah bersama saya, Syabana Hasan. Dalam keadaan semasa yang mencabar, kos sara hidup, perubatan yang semakin meningkat, wujudkah medium yang dapat menyelamatkan kita? Jawapannya, iya. Takaful boleh dijadikan alat untuk kita menarik nafas lega buat seketika. Namun, sejauh manakah kefahaman masyarakat terhadap instrumen ini? Dan bagaimana ia boleh jadi alat penyelamat di waktu terdesak. Ini semua menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk mempunyai plan perlindungan takaful dalam memastikan kita bersedia untuk berdepan dengan risiko yang mendatang. Walau bagaimanapun, masih ramai yang beranggapan tiada perbezaan di antara takaful dan insurans, hanya sekadar salin kulit sahaja. Adakah benar persepsi ini? Untuk bersama mengupas, kami menjemput ke studio Ustaz Wan Jemizan Wan Rahman selaku Naib Presiden Bahagian Syariah dan Perniagaan Takaful Ikhlas Family Berhad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kami hari ini. Terima kasih juga menjemput saya, alhamdulillah. Baik Ustaz, ramai di luar sana yang masih beranggapan bahawa takaful dan insurans tiada perbezaan, hanya sekadar salin kulit sahaja. Jadi mereka gagal untuk memahami di sini Ustaz bahawa takaful dan insurans mungkin nampak serupa tetapi sebenarnya sangat berbeza. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan dengan lebih lanjut, wujudkah perbezaan di antara takaful dan insurans terutama dari segi kontrak, niat dan sebagainya. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'. Alhamdulillah. Satu persoalan ataupun tajuk yang sangat bagus untuk kita bincangkan kali ini. Cuma saya rasa tersentak sedikit bila menyebut takaful ni saling kulit dengan insurans kan. Jadi jawapan straightnya ataupun straightforwardnya ialah tak betul. Kan? Dulu tuduhan yang sama juga orang kata copy paste kan, copy paste insurans. Kalaulah kita fikir dari segi logik, saya bagi dari segi logiknya dulu kan. Kalau katakanlah takaful dan insurans itu sama ataupun hanya saling kulit ataupun copy paste, kenapa perlu adanya dua sistem ini? Betul. Kenapa perlu adanya dua sistem? Kenapa perlu wujudnya entiti yang menawarkan produk-produk takaful, yang menawarkan produk-produk insurans konvensional? Kenapa perlu ada dua undang-undang yang mengawal selia takaful dan juga insurans ini kan? Itu dari segi logik. Jadi kita nafikan sekeras-kerasnya takaful tidak menyalin kulit kan daripada insurans dan bukan juga copy paste daripada insurans. Itu adalah tuduhan yang kita rasakan yang perlu kita perjuangkan. Orang takaful, takaful players, pemain-pemain industri, kita kena pergiatkan lagi perjuangan kita. Pertama yang membezakan takaful dengan insurans ialah dari segi kontrak. Kan sepakat dah ahli cerdik pandai mengatakan kontrak insurans konvensional menggunakan kontrak jual beli. Kontrak dan kontrak jual beli yang dilaksanakan dalam kontrak insurans konvensional itu ada masalah dari sudut syariah. Kerana dia ada aspek-aspek yang dia tidak patuh kepada syariah. Jadi ulama-ulama kita yang mengkaji lama dah 1983 dulu telah diwujudkan satu jawatankuasa untuk menubuhkan kajian. Mereka buat kajian untuk menubuhkan satu syarikat takaful yang bukan salin kulit, bukan yang copy paste, tetapi satu entiti yang menawarkan satu produk yang berbeza daripada takaful, daripada insurans konvensional. Maka mereka menggantikan ataupun alternatif kepada kontrak jual beli ada masalah dan insurans itu ialah kontrak tabaruk. Kan kontrak tabaruk inilah yang menjadi trust yang membezakan antara takaful dengan insurans. Daripada kontrak jual beli kita tahu kontrak dua pihak, kita jual barang, kita jual barang dah ada pihak yang membayar, tapi kontrak tabaruk dia tidak ada unsur pertukaran itu. Jadi kontrak jual beli yang ada dalam insurans konvensional itu telah menimbulkan mencetuskan mewujudkan unsur-unsur yang tidak patuh syariah seperti riba, ghara dan maisir ataupun unsur-unsur perjudian. Maka kontrak tabaruk, sebab tu saya katakan bukan salin kulit, is totally different. Orang kata berdua benda yang berbeza. Walaupun nampak kata apa sekadar tukar kontrak, tetapi sebenarnya kalau kita tengok dalam Islam, nikah dengan zina
hanya kontrak juga, tetapi dia dua benda yang sangat berbeza. Jadi betul. begitulah takaful. Jadi terang yang membezakan antara takaful dengan insurans ialah kontrak, dan adalah unsur-unsur yang lain, contohnya unsur patuh syariah, ada jawatankuasa pematuhan syariah, bukan sekadar dipantau di peringkat syarikat, di peringkat regulator, di peringkat bank negara juga ada jawatankuasa syariahnya kan. Jadi ini yang membezakan. Jadi saya boleh rumuskan di sini ya Ustaz ya. Kalau insurans ni yang menggunakan kontrak jual beli ya, di mana apa yang kita beli itu tak nyata. Betul. Jadi wujud garar ya, sesuatu yang tak jelas di situ. Contoh kita bayar setiap bulan atau setiap tahun, tapi kita tak tahu sama ada kita akan dapat claim tu ataupun tidak. Manakala takaful pula tidak menggunakan kontrak jual beli, tetapi menggunakan prinsip tabarruk dan ta'awun, iaitu sumbangan bersama. Baiklah, secara ringkas ya Ustaz ya, jadi sebagai seorang Muslim adalah wajib bagi kita untuk mengambil takaful berbanding insurans. Tetapi wujud masyarakat kita yang mempunyai polisi insurans di luar sana yang tak tahu bagaimana nak bertukarkan kepada takaful. Jadi bagaimana kita boleh selesaikan konflik ini Ustaz? Okey, soalan yang sangat baik kan. Ini rata-rata saya pergi bagi ceramah ke kat mana dan sebagainya. Ini soalan yang famous lah orang tanya kan. Dah ada kesedaran, patutkah saya tukar polisi insurans kepada polisi takaful? Secara ringkas ya Ustaz ya, maaflah. Secara ringkas, jadi kita kena tengok jawapannya. Kalau kita betul-betul Muslim yang muttaqi, yang wara', bagi saya patut tukar. Sebab kita kena tukar daripada yang tak halal kepada yang halal. Cuma di sana ada faktor yang kita perlu pertimbangkan, faktor dari segi keuntungan, kerugian, faktor-faktor pro and cons, baik buruknya, itu perlu diambil kira. Sebab Islam tidaklah kata apa satu sistem yang zalim. Dia ada kaedah macam mana nak menyelesaikan isu persoalan bila bertembung di antara yang halal dengan yang haram ini, dan ada faktor-faktor yang perlu diambil kira. Contohnya faktor kemampuan, skop perlindungan, manfaat, exclusion, faktor kesihatan, faktor umur dan sebagainya. Itu pula yang perlu diambil kira. Bukan straightforward lah soalan perlu bagaimana nak tukar tu. Kena ambil kira faktor-faktor yang bagaimana saya sebut secara ringkas tadi. Terima kasih ya Ustaz di atas penjelasan tadi. Kita berehat seketika dan bila kita kembali kita akan bertanyakan ya sama ada betul ke persepsi ramai bahawa takaful ini lebih mahal dan rumit jika dibandingkan dengan insurans. Jadi jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, masih lagi bersama saya Syabana Hassan dalam Tijarah membincangkan topik takaful, salin kulit insurans. Baiklah, kita telah pun mendengar wajib bagi seorang yang beragama Islam untuk mengambil takaful dan bukan insurans. Tetapi jika dilihat dari segi perspektif pelanggan pula ya Ustaz ya, lagi-lagi di dalam situasi sekarang ya, kehilangan pekerjaan, dipotong gaji, mereka sudah pasti akan lebih berhati-hati dengan penggunaan wang. Jadi mereka akan pasti ke takaful sekiranya takaful menawarkan alternatif yang lebih baik berbanding insurans. Tetapi ada juga yang berpendapat bahawa takaful ini sebenarnya lebih mahal. Proses pembayaran dilakukan agak lambat dan adakala pelanggan tidak mendapat pembayaran yang penuh. Jadi adakah perkara ini benar Ustaz, dan bagaimana kita dapat mengatasi perkara ini agar takaful menjadi pilihan utama masyarakat berbanding insurans? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Soalan yang sangat baik. Saya suka bila soalan macam tu saya terus nafikan. Kan? Jadi adakah benar? Tak benar. Sebab kalau kita lihat produk-produk takaful setanding, malah lebih baik berbanding dengan produk-produk yang insurans konvensional. Cuma apatah lagi bila kita sebut tentang lambat, mahal dan sebagainya, itu sebenarnya itu subjektif. Sebab itu sekarang ini, kalau dulu awal-awal dulu kita menggunakan kaedah produk push. Produk push ni maksudnya bila ejen-ejen kita membuat pemasaran produk, ia akan lebih kepada menawarkan produk berbanding dengan keperluan pelanggan itu. Jadi sebab itu kalau kita push kepada produk, jadi pelanggan tanpa mempunyai kepahaman yang jelas kenapa dia perlu produk itu, kan menyebabkan dia rasa mahal. Kan, tapi kalau kita menggunakan kaedah pendekatan keperluan pelanggan, agar kita start apakah keperluan pelanggan tersebut, mungkin dari segi perubatan, dari segi pendidikan, dari segi hospitalization dan sebagainya, maka dia akan melihat need di situ, melihat keperluan di situ, maka tidak timbul isu mahal. Sebab itu bagi saya isu mahal murah ini adalah subjektif,
Dan kita sebenarnya dari segi meletakkan harga itu kita tak boleh meletakkan harga sebarangan juga. Kan dari segi pricingnya perlu mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut lambat tadi, saya sangat tidak setuju sebab contohnya dari sudut membuat pembayaran tuntutan. Sekarang ini kita dipantau. Dia punya tempoh yang perlu diselesaikan. Di bawah Akta Perkhidmatan Keuangan Islam yang baru ini, kelambatan membayar tuntutan, khususnya tuntutan kematian, akan mendedahkan syarikat kena denda. Kan? Jadi syarikat ini bila kena denda, dia merupakan satu benda yang kalau boleh dielakkan. Dia melibatkan keuangan, maka dia akan cari jalan dah. Sebab tu bagi saya lambat itu kalaulah kes tuntutan tadi kes yang kita panggil standard, yang tidak memerlukan bantuan pihak ketiga. Contohnya kalau kita melibatkan tuntutan dengan pihak hospital sebagai contoh, dia memerlukan dokumen yang perlu disediakan oleh pihak hospital. Mungkin pihak ketiga itu yang menyebabkan jadi lambat. Tapi kalaulah tuntutan tadi prosesnya standard, dokumennya lengkap, mesti ikut dia punya, kita dah tetapkan garis panduan yang perlu dipatuhi, kan. Betul. Kalau kita tengok dalam takaful am sebagai contoh, ada syarikat yang meletakkan 15 minit untuk standard case claim tuntutan kenderaan kemalangan. Ada syarikat, saya tak perlu disclose syarikat takaful. Kalau dulu syarikat insurans konvensional dia siap buat iklan lagi, syarikat dia boleh bayar dalam tempoh 5 jam dan sebagainya. Rupanya takaful pada masa itu dah 30 minit. Dan sekarang ni saya dipahamkan dah ada syarikat takaful yang boleh membuat bayaran tuntutan ini bagi yang standard case yang lengkap bersama dalam 15 minit. Dan kita cadangkan mungkin nanti real time. Kan ini proses yang sedang dilakukan oleh pihak takaful untuk meningkatkan dari sudut kecekapan dan sebagainya. Baiklah. Mungkin tadi perbincangan kita adalah untuk mereka yang mampu, ya Ustaz, untuk membeli takaful. Ya. Okey, bagi mereka yang tak mampu pula, mungkin saya boleh highlight di sini, ya, kerajaan mempunyai inisiatif MySalam, ya, iaitu skim takaful perlindungan kesihatan percuma kepada golongan yang layak, ya, seperti B40 dan penerima bantuan sara hidup rakyat. Dan terkini, ya, ada juga bantuan RM50 sehari kepada golongan B40 dan M40 yang dimasukkan ke hospital akibat COVID-19. Ini adalah untuk mereka yang tak mampu untuk membeli takaful, Ustaz. Jadi Ustaz, ada juga, ya, golongan di luar sana yang mengatakan, ya, kenapa kita perlu ambil takaful sedangkan rezeki, ajal maut semuanya di tangan Allah. Jadi mereka tanya, kita tak yakin dengan Allah ke? Bagaimana kita dapat membantu atau memperbetulkan persepsi golongan ini, Ustaz? Okey, dalam Islam sangat jelas perkara ini, kan. Dia tidak bertentangan dengan takdir, tak lawan, tidak bertentangan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah proses ikhtiar. Kita berusaha, malah Islam menyuruh kita berusaha, berikhtiar. Dia ada satu hadis yang selalu kita rujuk dalam takaful ni, ialah hadis berkaitan dengan ikatlah unta. Seorang sahabat dia biarkan untanya tanpa diikat, maka diberitahu kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, kenapa tak ikat? Saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah tegur, ikat dulu unta tersebut, kemudian barulah serahkan. Maksudnya ikhtiar. Jadi takaful ni adalah kaedah ikhtiar, berusaha. Betul. Menguruskan keuangan. Betul. Sebenarnya bukan kita nak bila kita ambil takaful maka kita nak halang musibah daripada berlaku. Kita ambil takaful, kita tak aksiden, kita tidak berlaku kemalangan. Tak, kita menguruskan impak, kesan daripada musibah yang berlaku kepada kita. Jadi kalaulah berlaku dalam keadaan kita tidak buat persiapan, lagilah panik. Yang ada persiapan pun panik, lagi kan kalau yang tidak ada persiapan. Jadi takaful adalah satu kaedah ikhtiar untuk menguruskan keuangan, dan kita wajib berusaha sebelum kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya di sini, ya Ustaz, takaful merupakan satu usaha, ya, daripada kita sendiri sebelum kita berdoa dan bertawakal kepada Allah, dan usaha ini sangatlah penting untuk kita mencapai sesuatu. Baiklah, kita akan berehat seketika sahaja, jadi jangan ke mana-mana.
Masih lagi bersama saya Syabana Hassan dalam Tijara. Buat anda yang baru bersama kami, hari ini kami membincangkan topik takaful salin kulit insurans. Baik Ustaz, walaupun kita telah tekankan perbezaan di antara takaful dan juga insurans, tapi ramai yang masih sangsi sebenarnya dengan perkhidmatan takaful ni. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkanlah secara lanjut proses syariah yang perlu dilalui sebelum satu produk takaful itu diluluskan, dan adakah perkhidmatan insurans melalui proses yang sama juga ataupun tidak? Okey. Dari sudut dia panggil urus takbir, mungkin proses kelulusan dan sebagainya mungkin sama, cuma berbeza dengan takaful, kita ada tambahan daripada urus takbir biasa untuk satu kelulusan produk itu, di mana kita meletakkan aspek syariah. Pertama dari sudut prosesnya, sebelum satu produk itu dibangunkan, kita kena jelas bahagian produk, kena jelaskan apakah konsep syariah yang hendak dipakai. Kan? Dan untuk produk takaful ini mesti ada konsep tabaruk. Kan? Mana-mana produk yang nak dibangunkan untuk buat hari inilah, masa depan, ke depan kita tak tahu lagi dengan penyelidikan yang bakal dilaksanakan, tapi buat masa hari ini, ke semua produk takaful mesti ada unsur tabaruk ataupun kontrak tabaruk pertama. Dan konsep idea itu mesti diluluskan oleh Jawatankuasa Syariah, iaitu badan tertinggi yang memastikan pematuhan syariah di satu institusi takaful lah. Yang kedua, selepas konsep idea itu, konsep produk diluluskan, pihak pengurusan akan bentangkan balik dari segi dokumentasi dia, dari segi dokumen-dokumen yang nak digunakan. Maka ahli konsultasi syariah ni akan pergi lihat buat semuakan line by line, ayat by ayat dalam kontrak ataupun dokumen untuk memastikan pematuhan syariah. Dan apabila dah selesaikan semua, maka dia akan pergi kepada pihak yang lebih tinggi, lembaga pengarah, dan kemudian kepada pihak bank negara. Dan pihak bank negara sudah pasti dia memerlukan Jawatankuasa Syariah. Di sanalah yang akan memastikan produk yang nak ditawarkan itu patuh syariah. Jadi dari sudut garis panduan ataupun tata cara yang perlu diikuti sangatlah ketat sebelum sesuatu produk itu boleh ditawarkan dan kita maklumkan ataupun kita promosikan sebagai produk yang patuh syariah. Bukan maknanya pergi cop saja, bukan logo halal itu boleh dibeli. Kan? Maknanya dia perlu melalui satu proses pemantauan, penilaian yang sangat ketat di peringkat syarikat dan juga di peringkat pihak regulator, juga pihak berkuasa. Jadi bagi saya tak perlu rasa risau dari sudut tahap pematuhan syariah, sebab kalau sekiranya syarikat melanggar syariah, sekarang ni ada denda di bawah undang-undang baru ni. Jadi tak boleh buat main-main lah. Okey Ustaz, berbalik kepada soalan kita tadi yang mana mereka mampu membeli takaful dan juga yang tak mampu. Bagi mereka yang mampu, ada bantuan daripada kerajaan seperti yang kita bincangkan tadi. Bagi mereka yang mampu ni pula Ustaz, mungkin ada segolongan ni yang gaji tak begitu banyak. Jadi daripada pendapat Ustaz apa basic requirement, basic coverage untuk takaful yang perlu seseorang itu ada? Okey, basic coverage bagi saya ialah kita kena fikir soal legacy, pelindungan legacy, dan sekarang ini jadi trendingnya ialah hibah. Kan? Apa yang kita nak tinggalkan kepada ahli keluarga kita. Kalau sebelum ni trending medical card tak boleh buat beli barang-barang keperluan. Jadi basic yang perlu ada bagi semua masyarakat kita di luar sana ialah yang kita sebutkan sebagai pelindungan legasi ini, iaitu hibah. Apa yang kita nak tinggalkan kepada waris, kepada anak, kepada isteri, kepada keluarga kita. Jadi itu meliputi pelindungan berkaitan dengan kematian ataupun pelindungan berkaitan dengan kesihatan ataupun critical illness, ataupun pelindungan yang berkaitan dengan dia panggil TPD. Dia panggil keelatan kekal. Jadi itu yang basic. Sebab tapi critical illness ni memang kalau ada perlindungan critical illness, dia akan menyebabkan produk tu jadi mahal. Tapi yang paling basic lah, paling basic kalau tanya basic betul kan, basic, kematian dan juga keelatan kekal. Kan, kematian dan keelatan kekal itu adalah yang paling basic yang
perlu ada. Okey, secara ringkas sangat ya Ustaz, kerana masa memang tak memihak ni. Apakah inisiatif yang boleh dilakukan ya oleh pihak takaful untuk meningkatkan kesedaran masyarakat supaya nasib masyarakat terbela ketika ditimpa musibah, dan bagaimana kita boleh membuat perkhidmatan takaful itu untuk menjadi pilihan utama bagi orang yang beragama Islam? Okey, daripada pandemik COVID-19 ini kita belajar sesuatu yang baru, iaitu new normal. Begitu juga dengan industri takaful di mana era digital ini sangat memberi suatu kesan yang sangat besar. Jadi saya yakin pemain industri dan semua pihak boleh manfaatkan digital platform digital ini untuk meningkatkan kesedaran masyarakat, lebih-lebih lagi golongan muda. Sebab golongan muda dengan gadget, dengan online adalah sangat dekat. Jadi saya rasa itu benda yang yang boleh dimainkan di samping media lah, media, dan saya rasa platform tijarah di TV Hijrah ini adalah satu contoh yang sangat baik untuk kita war-warkan lagi, meningkatkan kesedaran masyarakat berkaitan pentingnya takaful dalam kehidupan. Betul Ustaz. Jadi kita sangat penting untuk kita terus mendidik masyarakat untuk memahami kesedaran dan juga kepentingan takaful untuk keselesaan hidup mereka sendiri. Terima kasih Ustaz di atas semua penjelasan tadi. Jazakallah khairan. Maaf masa memang tak memihak kepada kita. Baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Hasil kupasan bersama panel sebentar tadi iaitu takaful dan insurans adalah dua instrumen yang sangat berbeza. Insurans mempunyai unsur-unsur seperti gharar, iaitu sesuatu yang tidak jelas, elemen perjudian dan juga riba. Manakala takaful pula menggunakan satu konsep yang diiktiraf oleh Islam, iaitu konsep ta'awun ataupun tolong-menolong antara satu sama lain ketika para peserta kumpulan tersebut ditimpa sesuatu musibah. Selain daripada itu, masyarakat juga perlu lebih cakna ya terhadap kepentingan takaful. Ini kerana berdasarkan kajian yang dijalankan, Persatuan Takaful Malaysia mendapati hampir 85% penduduk Malaysia masih tidak lagi mempunyai perlindungan yang secukupnya ketika berlaku kecemasan. Oleh itu, orang ramai diseru untuk memperuntukkan sebahagian kecil sahaja daripada pendapatan bulanan mereka untuk produk perlindungan seperti takaful bagi mengurangkan beban kewangan sekiranya berdepan musibah seperti penyakit kritikal, kemalangan, banjir dan juga kematian. Dan yang terakhir sekali, memang betul ya, rezeki di tangan Allah SWT, tetapi itu bukan menjadi satu alasan untuk kita tidak mengubah keadaan hidup kita sebagaimana yang telah disebut dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan umat sehingga mereka mengubahnya sendiri. Sampai di sini sahaja, sekian dahulu dari saya, Syabana Hasan untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih dan selamat malam.